Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi kepada anda semua. Selamat pagi kepada anda yang di sesi bangun, bangun, bangun. Bangun. Cakap orang sebelah bangun. So, kita bersiaran secara langsung di luar kawasan di program High Performance Team Leadership Bootcamp di PGRM Ceras. So tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa yes, ramai di antara anda yang sepatutnya berada di dalam. Tapi tak apa, kita masih lagi teruskan lagi sesi ni sebab kita dah memang komit untuk teruskan setiap hari tanpa gagal. Dan Alhamdulillah hari ni di Support Group EFP dan juga di Nak Urus Bisnes dah memang berturut-turut setiap hari. So saya harap anda semua bersama dengan saya dari mula sampai habis. Bagi mereka yang tidak berada di dalam program HPTLB. Okey, tak apa. So sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan diri saya seperti biasa. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Dan saya juga adalah seorang chartered accountant melalui payung Malaysian Institute of Accountants. So selamat pagi, terima kasih Puan Noni Ayub. Selamat pagi, setia menonton. Terima kasih Puan Nura Muhammad. Terima kasih. Ini adalah para aspire kita. Terima kasih. Okey, first of all tuan-tuan dan puan-puan, hari ini adalah hari Khamis, hari yang minggu kedua 2020. Masih lagi cuba nak sebut 2019. Sampai ada situasi dia macam masih lagi nak sebut dia 2019. Selain daripada saya, dia macam kena fikir sikit. Kejap, 2020 ke 2019? So kita dah masuk 2020. So saya harap anda semua excited untuk teruskan pembelajaran. Terima kasih Cik Afifah Mat Ghazali. Selamat pagi. Selamat lagi Okey, selamat lagi. Boleh. Terima kasih Miss Glorious Jane. Ni semua penonton-penonton setia. Di Nak Urus Bisnes kita ada Tuan Azhar Muhammad Din. Terima kasih. Okey. Saya nak minta bantuan anda tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak anda bagi tahu saya adakah suara saya jelas dan adakah audio saya jelas. Okey. Adakah anda okey ke tak? Tulis kat rekod masih lagi 2019. Okey, itu memang biasalah tu. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Cikgu Kapten, selamat pagi Cikgu Kapten. Cikgu dan juga Kapten. Ni bukan orang biasa-biasa Cakap orang sebelah, bukan biasa-biasa. Hashtag bukan biasa-biasa. Okey, kalau nak tanya adakah suara saya jelas, video saya jelas? Kalau jelas, saya mohon bantuan anda untuk tulis kat situ jelas. Tulis dekat ruangan komen jelas. Kalau ruangan komen tulis jelas, then saya okey. Boleh? Okey. Tulis jelas di situ. So saya harap saya akan boleh teruskan lagi untuk sesi kali ini. Okey, terima kasih Tengku Fatih, Tuan Tengku Fatih Al-Hafiz Al-Yamani 2. Nampak macam dia ada akaun lagi banyak kot. Dia ada 4 ke 5 akaun agaknya. Okey, terima kasih Tuan Darwish Daniel, jelas. Puan Noni Ayub, terima kasih. Cakap orang sebelah, terima kasih. Saya betul-betul boleh saya share sikit sebelum saya share topik pada hari ini. Bila di program HPTLB, High Performance Team Leadership Bootcamp, yang mana program ni tuan-tuan dan puan-puan, kami anjurkan 3 hari bermula semalam dan hari ini dan esok akan ditutup. Dikondak sendiri oleh Dr. Azian Osman, HPTLB ni, yang mana ini adalah program julung kali, kami tak pernah buat. Dan program ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, just nak share sikit. Bagusnya program ni adalah dia lebih kepada untuk membantu usahawan, especially Titanium dan Spire, untuk basically doktor sendiri, kami di Richworks, share macam mana untuk Titan dan Spire ni untuk build mereka punya team jadi sebuah team yang high performance. Cakap orang sebelah, high performance, A team, A class punya team. So Alhamdulillah kita ada lebih daripada 1,000 orang peserta, termasuk Titanium dan Spire sendiri sebagai founder dan juga owner of the business. Dan apa yang best pasal program ni, siapa nak tahu say I? Dari situ siapa nak tahu say I? Apa yang best tentang program ni tuan-tuan dan puan-puan, dia macam menaikkan semangat semua orang untuk bekerja. Konten baru, Dr. Aziz sendiri share konten baru banyak, terlalu banyak konten yang sangat padu, terlalu banyak benda-benda yang membantu untuk subhanallah, membantu untuk kita belajar lebih bagus lah untuk manage team kita. So bagus saya rasa program ni. Kalau in the future Dr. Azam buat lagi, saya rasa kami di Richworks buat lagi, insyaAllah.
Kalau kami di Recruit buat lagi, insyaAllah kami akan perbesarkanlah dia punya penyertaan. Tapi kita memang fokus kepada Titanium dan Spire, sebab mereka lebih faham tentang keperluan untuk adanya tim yang lebih pantas ni. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak minta anda semua bantu saya. Tolong belanja saya love dengan like sebanyak mungkin. Belanja saya love dengan like sebelum saya mulakan topik. Saya tak akan ambil masa yang lama hari ini. Saya betul-betul nak target precise sebab saya memang nak betul-betul buat. Okay, so tekan love dan like. Dan juga saya nak bantuan anda tag rakan anda. Titan dia tak ada tonton ni. Dia tonton, tapi dia tonton mungkin secara ulangan. Kebanyakan geng Titan. Dengar tu bunyi tu, switch. Siapa nak switch? Angkat tangan, switch. Boleh dengar ke tak switch tu? Boleh dengar tak switch? Siapa dengar switch ni? Siapa dengar switch? Siapa rasa dia macam bangun? Siapa rasa dengar switch? Itulah betul. Saya memang berada di program di PJRM Ceras. So siapa dengar switch tadi, dia tiba dah terus angkat tangan dah, switch. Okay, cakap orang sebelah, switch. Wow, yes. Siapa dengar tadi switch? Memang dengar lah, memang jelas sebab tadi pintu dah terbuka sikit. So okay, tadi nak cerita pasal apa ada. Okay, saya nak minta juga bantuan anda untuk tag. Kalau anda Spire, tolong tag geng Spire anda. Kalau anda di support group EFP, hari tu kita ada program, anda ada group member, tag semua group member anda. Anda di close group nak urus bisnes. Saya betul-betul lah nak urus bisnes ni. Dia naik tak naik lah. Naik turun. Macam mana saya nak pastikan semua orang tonton live ni? Ni masalah ni. Masalah saya dekat nak urus bisnes. Dekat EFP ni saya tahu figure tak tinggi sebab ramai yang ada kat dalam. Tapi nak urus bisnes ni, macam mana saya nak buat ni? Siapa ada idea lah nak buat apa untuk bagi crowd lebih tengok? Sebab konten yang saya share setiap pagi konten mahal, konten yang padu, konten yang bakal membantu anda, tapi tak ada orang dengar. So saya macam nak teruskan ke tidak sesi bangun pagi ni? Tanya orang sebelah, kita stop ke kita stop? Macam mana tu? Tengoklah nanti macam mana. Geng kat dalam tuan. Okey, tak apa. Terima kasih Puan Noni. Okey, so saya tak nak melengahkan masa. Topik hari ni topik yang senang. Topik yang bukan kata senang dari segi nama topik tu senang, tapi nak buat tu susah. Mereka tengah urus bisnes Tuan Haji. Okey, tak apa. Urus. Sambil urus tu sambil dengar lah, tak ada isu. Okey, first topik live pagi ni. Okey, ready? Cakap orang sebelah ready? Okey, topik dia adalah kenapa kena kira kos. Kenapa kena kira kos? Soalan tu, cuba tanya diri sini, kenapa kita kena kira kos? So kenapa kita kena kira kos? Ada beberapa sebab yang saya akan rungkaikan, dan saya tak nak rungkaikan terlalu mendalam. Saya nak bagi lontarkan idea. Saya nak anda sendiri fikir supaya anda boleh tahu macam mana sebenarnya kepentingan untuk kira kos ni. Apa yang kesan dia kalau anda tak kira kos? Okey, boleh? Okey, ready? Kalau ready tulis situ ready 1. Ready 1. Tulis situ ready 1. Sebab ini adalah poin yang pertama. Poin yang pertama, okey. Ready 1. Poin yang pertama. Okey. Isu kebanyakan orang bila dia buat dia kira kos, bila dia buat bisnes, melibatkan apa saja bisnes, apa saja perniagaan yang mereka buat. Isu kebanyakan ramai orang, tuan-tuan dan puan-puan, adalah bila dia buat bisnes, dia buat sales. Semua orang buat bisnes, dia buat sales. Dan ada orang dia buat sales, tuan-tuan dan puan-puan, sangat lumayan. Selalu pecah rekod, selalu nampak gempak gila lah sales tu. Maksud tinggi, sales tu lumayan, sales tu break the record, sales tu selalu meningkat. Tapi soalan ni adalah duit tak nampak. Buat sales, duit tak nampak. Mana pergi duit aku ni? Katanya sales banyak, tapi tiba-tiba duit tak nampak. Siapa ada situasi tu? Maksudnya buat sales tapi duit tu memang tak nampak. Duit tu tak tahu pergi mana. Macam rasa-rasa mana pergi. Duit tak nampak tu rasanya untung tu pergi mana? Mana pergi untung ni? Untung ni mana? Nampak ke tak? Itulah isu dia. Kenapa kita kena kira kos? Sebab kita sebenarnya isu dia, kita nak tahu sebenarnya mana pergi duit kita. Kenapa kita punya sales tinggi tapi kita punya duit tak ada? Mana pergi semua duit kita ni? Mana pergi duit-duit kita yang alhamdulillah masuk dalam bank tapi kita tak pernah nampak? Ini yang masalah nombor satu, pembunuh nombor satu.
Dulu, sekarang tak lagi. Yes, Puan Noni Ayub okey lah, alhamdulillah. Itu sebab dah tahulah kenapa kena kira kos. Wajib kira kos. Nombor sales tinggi tapi duit elak. Ada juga elak tu, elak. Sebab inilah isu paling besar. Ramai orang dia buat sales tinggi, dia tak tahu berapa dia punya duit tinggal sebab kos ni. Dia tak kira kos dia. Dia tak tahu margin dia berapa, dia tak tahu sebenarnya untung dia berapa, dia tak tahu dia bayar supplier dia tu sebenarnya terlebih bayar ke. Sometimes untung dah rompak awal. Tu cerita lain pula tu. So sebab pertama tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kena kira kos? Walaupun sales anda tinggi tapi sebenarnya anda tak nampak duit sebab anda tidak kira kos dengan betul. Sajib kira kos. Apa sajib kira kos ni, apa benda ni? So kenapa anda kena kira kos? Pertama, sales tinggi tapi duit tak nampak. Ini yang banyak membunuh banyak bisnes. Terlalu banyak. Orang kata kadang-kadang bisnes yang kena bunuh, bisnes yang macam mana bisnes tu tak stabil sebab dia tak tahu pun berapa kos dia, dia tak tahu berapa komitmen dia setiap bulan walaupun sales tinggi. Okey, tu yang duit tak nampak tu. So itu poin pertama. Cakap sebelah poin pertama. Okey, sekarang ready untuk poin kedua. Ready untuk dua, tulis itu dua. Tulis dua. Cakap sebelah tulis dua. Okey, tulis dua Okey. Bila kita cerita pasal dua okey. Saya punya poin hari ni tak banyak. Saya takkan live terlalu lama. Jangan risau. Ambil sikit je waktu. Okey. Poin nombor 2. Bila kita cerita pasal poin nombor 2 ni, saya nak bagi tahu pasal dia balik-balik pada duit dan dia balik-balik kepada macam mana anda nak kawal anda punya emosi. Poin kedua ni pasal nak kawal emosi dan satu lagi nak kawal tentang apa tau? Kawal kos. Okey, bagi anda yang pernah pergi program EFP, saya ada share. Masa di EFP hari tu saya ada share, saya bagi tahu pengurusan duit adalah tentang pengurusan emosi. Betul? Anda di dalam nak urus bisnes yang tak pernah pergi EFP, saya share balik. Kalau anda tentang pengurusan duit, dia pasal pengurusan emosi. Dan salah satu benda yang anda kena jaga emosi adalah jaga tentang pengurusan kos. Sebab pengurusan kos ni, dia sebenarnya sangat-sangat melibatkan tentang emosi. Sangat-sangat melibatkan tentang cara anda bercakap, cara anda deal, cara anda bertindak. Dan selalunya emosi kita akan diganggu oleh siapa tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Emosi anda diganggu oleh supplier, diganggu oleh staff, diganggu oleh siapa-siapa lagi lah. Sebab dia macam ni. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kata supplier, kita kena pandai. Kenapa kita kena kira kos? Sebab kita nak jaga emosi kita dan kita nak jaga juga hubungan kita dengan supplier. Sebab supplier ni, kalau you pandai kira kos, you tahu mana nak cari kos yang bagus, anda semua takkan pergi deal dengan supplier yang menyakitkan hati, supplier yang susah nak bagi anda kredit, supplier yang susah nak faham anda punya bisnes dan susah nak support anda. Sebab anda kena faham bila anda bijak kontrol kos, pandai kira kos, anda akan tahu dengan supplier mana je yang anda nak pilih, dengan supplier mana je anda akan deal, dengan supplier mana je anda akan tahu macam mana nak negotiate harga. Itu sebab anda kena start pandai kira kos. Kena kira kos sebab anda kena tahu ada selok belok dia, ada skill dia nak kena buat ni. Tu dia Cik Aurora Siti. Sekarang duit dah nampak sebab saya kira kos sekarang. Betul tuan, tengah jaga emosi. Memang kena jaga emosi. Memang macam pelik kan? Tadi perkataan kira, kenapa dia kena menggunakan emosi? Yes. Sebab apa? Saya bagi satu situasi. Kenapa anda kena pandai kira kos? Saya bagi satu senario yang memang ramai orang ada masalah. Contoh, anda tengah spend time dengan family. Anda mungkin tengah pergi kelas rituals. Anda mungkin tengah buat something yang anda macam nak tengah rehat sekarang. Tengah rehat, tengah relax, tengah mungkin buat something yang tak berkenaan dengan bisnes sangat. Mungkin tengah study, tengok video ritual ke apa. Tiba-tiba anda dapat PM. Dapat PM daripada siapa? Daripada supplier. Minta duit. Apa perasaan dia? Apa perasaan dia tu? Lagi-lagi saya bagi cerita tengah driving tiba-tiba dapat call, supplier bising. Payment, settle payment sekarang, settle payment. You pun pusing kereta. Berhenti tepi jalan. Ambil phone terus. Orang kata ambil phone teruslah you pergi
buat payment. Bawa keluar dongle lah, ambil TAC lah, apa semua. Kat situ dah jadi situasi, betul? Betul ke tak betul? Dia cerita macam ni lah. Siapa sini suka dia gembira kan? Siapa sini dia suka gembira? Siapa suka sini tulis suka happy? Tulis situ happy. I love happiness. I love happy. Tulis situ happy. Isu sebarang ramai orang adalah bila anda rasa macam kira kos ni dia macam apalah, tak payah kira, kita okey je, tak ada isu pun. Tapi bila benda-benda macam ni yang menyebabkan anda rasa aduh, dah elok-elok dah. So inilah saya cakap situasi dia, tuan-tuan dan puan-puan, yang menyebabkan saya betul-betul harap anda semua ramai yang suka happy. Cik Mai Sarah Kristina, Tuan Jamaluddin, I love happy. Kalau nak happy, startlah kira kos. Supaya bila anda start pandai kira kos, anda akan lebih happy, anda akan lebih gembira, anda akan lebih rasa tenang. Memang mula-mula anda kira kos, so anda sedih, anda murung, anda rasa wah stresnya aku kena kira kos ni, nak kena tekan kalkulator, nak kena bercakap dengan orang. Tapi cakap orang sebelah, tapi lama-lama anda akan rasa macam boleh kawal emosi. Anda dah tahu dah, okey, ada hari ni waktu aku kena fokus kira kos, tapi waktu lain tenang, so that anda tidak diganggu. Siapa dapat poin saya ni? Dapat tak poin saya ni? Siapa dapat poin? Siapa rasa poin yang pasal emosi ni tiba-tiba macam beremosi pula? Dah rasa macam okey, dah kena start kira kos ni. Dah tak boleh delay dah. Kira kos adalah satu part yang penting sebab dia kena melibatkan emosi. Okey, faham tengok, saya sekarang pilih supplier yang boleh up sale saya tadi, Cik Aurora City ni. Saya pilih supplier yang bantu up sale saya saja, betul? Ramai orang dekat sini sebenarnya dia dah mula dapat dah dia punya grip tu. Sebab kira kos ni dia melibatkan supplier. Okey, satu lagi emosi. Ini emosi yang paling bagus sekali. Siapa nak dengar? Say I. Masih lagi poin nombor 2. Okey, poin nombor 2, masih poin nombor 2 sekali lagi. Kena kira kos ni pasal emosi. Masih poin nombor 2. Okey, dengar. Cakap, tengok saya. Okey. Satu lagi kos yang besar. Tadi saya cakap pasal supplier, betul? Tapi saya ada sebut pasal staff. Siapa ingat tadi? Staff. Okey. Staff kena bayar apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kena bayar gaji, betul? Kena bayar gaji. Setuju? Setuju. So gaji adakah kos? Gaji adalah salah satu kos paling besar dalam bisnes yang kadang-kadang boleh mencecah 30% daripada kos perniagaan. 30, kadang-kadang ada yang 40%. Okey. Kalau you deal dengan staff, kalau you tak pandai kontrol staff, tak pandai kawal staff, tak pandai pilih staff yang betul, atau lagi satu sebenarnya, semua ni tak penting. Yang paling penting apa tau? You kena tahu kira kos. You kena tahu kira gaji staff dengan betul. You kena tahu staff ni mana yang patut dibayar, mana tak patut dibayar. Apa maksud dia tu? Maksudnya masa you tak tengah kira gaji ni, you tengok staff tu, setiap staff yang you kira gaji tu, adakah staff ni sebenarnya layak untuk berada dalam organisasi yang you tengah run? Adakah sebenarnya staff ni dia menyumbang kepada sales yang lebih banyak? Adakah staff ni sebenarnya buat rasa macam kita nak cekik-cekik je dia? Kita nampak dia, kita rasa macam masa kira gaji hujung bulan tu rasa macam okey, aku rasa aku nak cepat-cepat nak buang orang ni. Kena tak dengan emosi? Ataupun kenapalah dia ni tak berhenti-berhenti lagi? Aku bayar gaji dia buat sakit hati je. Siapa ada feeling tu? Nampak saya punya emosi tu macam sama macam anda. Siapa sama? Kalau sama, tekan love sikit. Tekan love laju-laju. Oh, baru tahu gaji tu kos juga. Cik Aurora City, dia nak urus bisnes, dia tanya. Oh, baru tahu gaji tu kos juga. Gaji tu kos lah. Kos ni sama macam apa saja duit keluar tu kos lah. Kalau nak senang faham, duit keluar tu kos. So, kos paling besar sebenarnya kos apa? Kos gaji. Ni Cik Mami Dik balik EFP, 3 orang staff meninggal kata sebab ada yang tak patut dibayar, tak berbaloi duduk dalam organisasi. Yes, betul. Kebanyakan kita suka buat bisnes, kita ni hati baik senang berhad. Kita nak biar je bisnes kita kena ramai orang ni. Suka ramai orang, tapi orang tu tak menyumbang pun kepada peningkatan sales kita. Ingat, apa saja anda buat bisnes, sales paling penting. Anda memang kena sales. Anda memang kena buat sales. Tapi sales ni dibuat oleh siapa kebanyakan waktu? Bukan anda seorang, staff lah. Tengok ni, Cik Amira Abdul Malik, membayar gaji dan mengira begitu memang buat kita jadi emo. Betul?
Memang buat kita jadi emo. So saya nak tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita kena kira kos? Sebab kita kena tahu macam mana nak kira gaji, macam mana nak deal dengan supplier. So ini benda-benda yang saya rasa anda kena start buat. Jangan buang masa lagi. Boleh? Boleh? Okay, so kita poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah poin yang terakhir. Ready? Tulis itu 3. Last 3. Macam pelik kan? Tuan Nasrul, biasa poin sampai 5. Kenapa hari ni 3? Bagi 5 pun you all dah mabuk ketum. Kita bagi 3 je hari ni. Tak nak banyak-banyak sangat. Boleh? Okay, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Okay, poin yang terakhir. Okay, poin ketiga, poin yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan. Okay, tengok saya. Okay, tengok saya sikit je lagi. Okay, kenapa anda kena kira kos adalah at the end of the day, bila saya cakap pasal business, saya pernah cakap benda ni dan saya nak ulang balik. Buat business tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan you all, kegagalan ramai orang buat business adalah sebenarnya tak nampak duit, bukan sebab mereka tak pandai buat sale. Salah. Saya tak percaya dakwah tu. Saya tak percaya business owner malas. Saya percaya business owner semua rajin. Dengan staff-staff pun ada staff yang rajin. Isu sekarang kebanyakan orang adalah duit masuk alhamdulillah, tapi duit keluar tu anda tak boleh kontrol. Anda tak boleh nak kawal, anda tak boleh nak buat sesuatu. So poin yang ketiga adalah perkataan yang penting. Jangan lupa sampai bila-bila dia akan kontrol semua benda pasal costing ni. Nama dia adalah cost control. Kawal cost. Cost control. Bila perkataan kawal ni dia macam tak best. Control. Control tu macam perkataan tu lebih strong, betul dalam bahasa Inggeris. Control kan. So apa saja anda buat, anda kena pandai kira cost sebab anda nak control cost. Control dalam pelbagai segi. Semua segi anda kena kontrol. Tak ada satu pun terlepas daripada pandangan mata. Kalau anda start fikir kos kena kontrol, setiap masa anda akan kontrol kos ni sehabis baik. Sekecil-kecil elektrik punya bil elektrik, sekecil-kecil penggunaan air, sekecil-kecil penggunaan kertas, sekecil-kecil penggunaan pen, sekecil-kecil staff. Jangan, kalau boleh, bukan kita tak nak bagi OT, kalau boleh dia tak perlu OT kalau dia boleh settle dalam waktu tertentu. Sekecil-kecil petrol, sekecil-kecil tol, semua benda. Kalau anda tanam dalam minda cost control, anda akan faham. Okey, ini aku tak boleh buat apa-apa, aku kena belajar kira kos. Sebab you start control cost, you akan nampak duit ni. Saya sangat tekankan tentang aspek ni. Ini bukan main-main. Cakap orang sebelah, bukan main-main. Cakap orang sebelah, bangun. Saya tak nak cerita tentang cost control dengan mendalam. Saya nak tanam perkataan tu dulu. So di topik-topik akan datang, saya akan share sikit pasal cost control ni. Tapi saya nak anda faham. Anda boleh Google cost control. Kadang-kadang banyak perkataan. Google, cuba try Google. Tahu Google kan? Kan tiba-tiba tak tahu Google pula. Control cost. Control. Anda kena start control. Control maksudnya sebenarnya macam ni tuan-tuan dan puan. Perkataan dia yang lebih, saya bagi perkataan ilmiah, level tinggi. Cost control. Tapi bahasa mudahnya, siapa nak tahu CI? Siapa nak tahu CI? Cakap situ. Nak tahu? Okey. Bila saya cakap pasal cost control, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sebenar-benarnya cost control ni adalah anda nak tahu duit anda keluar tu duit apa. Kalau selama ni bayar bil elektrik main bayar je, tapi tak pernah check bulan ni berapa, bulan depan berapa. So anda sebenarnya bila perkataan cost control tu nampak bijak, tapi perkataan ni adalah sebenarnya kita nak tahu duit keluar ni berapa. Itulah dia punya key dia. Bunyi je macam garang, tapi sebenarnya nak bagi anda faham. Kalau saya cakap pasal nak tahu duit keluar, korang macam malas. Macam okey lah, tahulah duit keluar, okey. Tapi bila saya sebut cost control, bunyi dia macam tengok cost control lah bunyi dia. Nampak mulut tu? Cost control. Cuba korang test. Bunyi dia nampak macam bodoh kan? Memang. Kalau nak berjaya, kita memang kena buat benda yang kita tak suka. Kita kena buat benda yang menyakitkan hati. Kita kena buat benda yang menyusahkan kita. Okey? So siapa belajar sesuatu hari ni angkat tangan CI. Siapa belajar sesuatu hari ni angkat tangan CI. Okey, belajar sesuatu Okey, saya akan tutup sesi ni. Saya betul-betul nak bagi anda fikir sebab saya punya kepakaran memang cost control. Saya sekarang ni tahun 2020 saya nak upkan lagi saya punya kepakaran dalam cost controlling. Saya nak, sebab saya rasa itu kunci dia. Sebab ramai orang datang kat saya cakap buat bisnes nak nampak duit. Saya ajar urus duit, sebenarnya isu dia duit tak ada, nak urus macam mana.
nak ajar cash flow tapi cash tak ada, apa yang nak di flow. So seriously tuan-tuan dan puan-puan, saya betul fokus tahun ni nak grip saya punya course punya pengajaran. Saya nak betul-betul bagi faham. That's why saya sangat excited minggu depan saya ada kelas course analysis mastery pada 19 Januari. 19 Januari saya ada kelas course analysis mastery dan esoknya saya ajar cash flow. Siapa yang pernah pergi dua-dua kelas ni? Siapa pernah pergi dua-dua kelas ni? Yang pernah tonton, pernah pergi dua-dua kelas ni? Tengok saya Nama kelas ni kelas combo lah. Sebab biasa saya akan ajar dua-dua. Ajar tentang cash flow, ajar tentang costing. Cuma kali ni saya ubah. Saya ubah macam mana tahu? Saya ubah dengan saya ajar costing dulu, baru saya ajar cash flow. Saya ulang balik 19 hari bulan 1 saya buka kelas dengan saya ajar cost dulu dan lepas tu saya ajar cash flow. Saya ubah cara pengajaran saya. Saya nak test. Seriously, saya nak buat benda baru. Tuan DS Aziz, macam mana nak pergi? Tulis situ nak combo. Nanti tim kita akan PM. So dua kelas ni tim akan post. Kita akan buat dua kelas serentak, tapi saya beza. Saya akan ajar costing dulu, baru saya ajar cash flow. Saya nak grip tentang costing ni dulu, barulah saya rasa tenang nak ajar pasal nak urus duit. Dia macam tersilap. Dia tak boleh ajar kelas cash flow dulu, sepatutnya kena ajar costing dulu. Cik Nuhuda Daud, yes, nak masuk kelas combo ni macam mana? Tanya tim kami. Cik Farah akan bantu. Seriously tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat excited. Minggu hadapan insya-Allah, hari ni esok kita akan bersiaran lagi. Saya mungkin akan tengok saya sentuh tentang costing ni atau macam mana. Tapi saya punya kepakaran masa kelas, cuma kelas costing ni yang bestnya saya ajar daripada pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Pagi sampai malam. So bukan main-main Saya betul-betul kepakaran saya nak grip saya punya tentang costing ni, saya nak betul-betul bagi yang padu. So tuan-tuan dan puan-puan, especially bagi mereka di dalam support group nak urus support group EAP dan close group nak urus bisnes, jumpa saya balik minggu depan. Minggu depan saya akan pergi ke China dulu untuk ICM Premier. Dan selepas tu balik dari China, alhamdulillah, insya-Allah saya akan run kelas combo ni, kelas cost analysis dan kelas cash flow. Saya ajar dua ni, satu macam mana nak kira cost, nak set harga, satu lagi macam mana nak urus duit. So kalau anda nak jumpa saya, tulis itu nak combo, nanti tim kita akan bantu. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Terima kasih kerana menonton dari mula sampai habis. Berikan tepukan kepada anda. So ini live hari ke, saya dah tak boleh kira dah. Saya dah live dah berapa lama dah ni, berturut-turut. Nanti esok saya kirakan balik. Esok hari Jumaat kita lengkapkan pengiraan. Thank you very much for your support. Looking forward untuk jumpa anda secara live. Bagi anda yang berada di dalam kelas HPTLB baru tonton sekarang, terima kasih sebab masih nak tonton. Okey, terima kasih. Take care. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Kalau nak combo, tulis itu nak combo. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.